semuanya, berjumpa lagi dengan Cikgu Penny dalam Sains Tingkatan 2 Bab 3 Nutrisi. Topik 3.1 Kelas Makanan. Lepas mempelajari topik ini nanti, kita dapat menguraikan dan berkomunikasi tentang kelas makanan, menguji kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak dalam makanan. Apakah diet harian anda? Adakah makanan tersebut berkhasiat dan dapat membekalkan tenaga? Makanan bukan sahaja membekalkan tenaga, malah memberi nutrien untuk memelihara kesihatan kita. Bolehkah anda mengenal pasti kelas makanan yang ada pada setiap hidangan pada gambar-gambar ini? Makanan kita terbahagi kepada 7 kelas utama iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air. Setiap kelas makanan mempunyai fungsi tertentu. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah jenis sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Karbohidrat merupakan makanan uji manusia kerana membekalkan tenaga yang banyak. Contoh karbohidrat ialah kanji, glikogen dan selulosa. Kanji merupakan makanan simpanan dalam tumbuhan, manakala glikogen ialah makanan simpanan dalam haiwan. Selulosa pula ialah karbohidrat yang membentuk dinding sel tumbuhan. Berikut adalah contoh-contoh sumber karbohidrat, iaitu pisang, nasi, roti, kentang, madu dan gula. Setengah sumber karbohidrat seperti gula dapat membekalkan tenaga dengan cepat. Kita teruskan dengan kelas makanan yang kedua iaitu protein. Protein ialah bahan makanan yang mengandungi unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Protein yang kita makan akan dicerna kepada unit asasnya iaitu asid amino. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan pembaikan tisu-tisu badan yang rosak serta menggantikan sel-sel yang telah mati. Selain itu, protein juga digunakan untuk mensintesis enzim, hormon dan antibodi. Gambar ini menunjukkan beberapa sumber protein, iaitu ayam, kekacang, daging, telur dan makanan laut. Selain daripada itu, susu juga adalah satu sumber yang kaya dengan protein. Tahukah kamu bahawa kwashiorkor adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein di dalam gizi manusia dan lazimnya berlaku pada kanak-kanak yang berusia antara 1 hingga 3 tahun. Seterusnya ialah lemak. Seperti karbohidrat, lemak juga mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Lemak terbentuk daripada gliserol dan asid lemak. Lemak merupakan satu sumber dan simpanan tenaga yang tinggi. Setiap gram lemak membekalkan 2 kali ganda jumlah tenaga yang dibekalkan oleh karbohidrat. Lemak melindungi organ badan seperti jantung dan ginjal. Selain itu, lemak bertindak sebagai pengangkut bagi vitamin A, D, E dan K. Lemak yang berlebihan dalam badan disimpan di bawah kulit sebagai penebat haba untuk mengawal suhu badan. Contoh-contoh sumber lemak adalah seperti berikut: mentega, minyak kelapa sawit dan kacang tanah. Lemak daripada haiwan mengandungi kolesterol yang lebih tinggi berbanding lemak daripada tumbuhan. Vitamin ialah sebatian organik yang tidak membekalkan tenaga tetapi diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang sedikit untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Vitamin boleh dikelaskan kepada 2 iaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Kita memperoleh vitamin daripada sayur-sayuran, buah-buahan, susu dan daging. Jadual ini menunjukkan jenis, sumber, kepentingan dan kesan kekurangan vitamin. Terdapat 6 jenis vitamin. Vitamin A sumbernya adalah susu, kuning telur dan minyak ikan. Penting untuk membantu penglihatan pada waktu malam, memelihara kesihatan kulit. Kesan kekurangan vitamin A ialah rabun malam dan penyakit kulit. Vitamin B pula, sumbernya adalah yeast, hati dan telur. Kepentingannya adalah untuk memelihara fungsi sistem saraf dan pembentukan sel darah merah. Kesan kekurangan vitamin B adalah penyakit beri-beri dan anemia. Vitamin C pula, sumbernya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kepentingannya adalah melawan jangkitan penyakit, memelihara kesihatan gusi dan mulut. Kesan kekurangannya adalah scurvy ataupun dikenali juga sebagai gusi berdarah. Vitamin yang seterusnya adalah vitamin D. Sumbernya adalah mentega, telur, minyak ikan serta boleh dihasilkan melalui pendedahan kulit kepada cahaya matahari. Vitamin ini penting dalam membantu penyerapan kalsium. Selain daripada itu, ia menguatkan enamel gigi serta memelihara kesihatan kulit. Kesan kekurangannya adalah riket, sakit gigi dan penyakit kulit. Vitamin yang seterusnya, vitamin E, sumbernya adalah biji dan sayur-sayuran hijau. Kepentingannya adalah untuk memelihara fungsi sistem pembiakan. Kesan kekurangan vitamin E adalah kemandulan dan keguguran fetus. Vitamin yang terakhir adalah vitamin K. Sumbernya adalah susu, kuning telur dan minyak ikan. Kepentingannya adalah mempercepatkan proses pembekuan darah dan kesan kekurangannya adalah darah lambat membeku. Kelas makanan yang seterusnya adalah pelawas.
Pelawas adalah bahan yang tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan. Pelawas terdiri daripada selulosa yang terdapat di dalam dinding sel tumbuhan. Pelawas sangat penting untuk merangsang peristalsis, iaitu pergerakan yang disebabkan oleh pengecutan dan pengenduran otot-otot di salur pencernaan seperti esophagus, usus kecil, dan usus besar. Hal ini dapat memudahkan pergerakan makanan di sepanjang salur tersebut dan mengelakkan sembelit. Contoh-contoh pelawas adalah sayur-sayuran, bijirin, dan roti gandum berserat. Kelas makanan yang seterusnya ialah mineral. Mineral merupakan bahan bukan organik yang diperlukan oleh badan. Mineral tidak membekalkan tenaga tetapi masih diperlukan dalam kuantiti yang kecil untuk mengawal atau proses-proses badan bagi mengekalkan kesihatan. Mineral yang pertama ialah kalsium. Sumbernya adalah susu, ikan bilis, udang, sayur-sayuran hijau. Penting untuk membantu pembekuan darah dan menguatkan gigi dan tulang. Kesan kekurangan kalsium adalah ricket dan osteoporosis. Seterusnya adalah natrium. Sumbernya adalah garam, daging, dan telur. Penting untuk memelihara fungsi sistem saraf. Kesan kekurangannya boleh menyebabkan kekejangan otot. Mineral yang seterusnya ialah besi, juga dikenali sebagai ferrum. Sumbernya adalah hati dan daging. Penting untuk membina hemoglobin dalam darah. Jika seseorang kekurangan besi, seorang itu akan mengalami masalah anemia. Iodin pula, sumbernya adalah makanan laut dan buah-buahan, membantu fungsi kelenjar tiroid. Kesan kekurangannya boleh menyebabkan goiter ataupun dikenali sebagai begok. Mineral yang seterusnya adalah fosforus, sumbernya adalah keju, daging, telur, dan sayur-sayuran. Penting untuk menguatkan tulang dan gigi, membentuk asid nukleik dalam DNA dan RNA. Kesan kekurangannya boleh menyebabkan ricket, gigi rapuh, serta tidak dapat membina RNA dan DNA. Mineral yang terakhir adalah kalium. Sumbernya adalah tumbuhan dan haiwan, membantu pengecutan otot, memelihara fungsi sistem saraf. Kekurangannya boleh menyebabkan lumpuh dan kekejangan otot. Kelas makanan yang terakhir adalah air. Air adalah sebatian yang sangat penting kepada badan kita. Air mengandungi unsur hidrogen dan oksigen. Air bertindak sebagai pelarut bahan kimia dan medium pengangkutan nutrien dan oksigen ke dalam sel. Ia mengangkut hasil perkumuhan seperti urea dan garam mineral berlebihan keluar dari sel serta mengawal atur suhu badan melalui penyedasan peluh. Sumber air adalah jus buah-buahan dan juga tembikai. Tahukah kamu bahawa kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 liter air sehari? Tahukah kamu bahawa ujian makanan dijalankan untuk menguji kehadiran kanji, glukosa, protein, dan lemak? Terdapat 4 ujian makanan yang kita pelajari di dalam topik ini. Yang pertama adalah ujian iodin untuk kanji. Sekiranya bahan tersebut ataupun makanan tersebut mengandungi kanji, maka iodin akan bertukar menjadi warna biru tua. Kemudian ujian Benedict untuk glukosa. Tindakan merah terbentuk sekiranya glukosa hadir pada makanan tersebut. Ujian Milan untuk protein pula, sekiranya makanan tersebut mengandungi protein, maka mendakan merah terbentuk. Dan ujian alkohol emulsi untuk lemak. Sekiranya bahan tersebut mengandungi lemak, maka emulsi lemak akan terbentuk. Demikian tadi 4 ujian makanan yang kita boleh jalankan di dalam makmal. Kita sudah sampai ke penghujung pelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di dalam topik yang seterusnya, iaitu 3.2 kepentingan gizi seimbang. Jumpa lagi di lain waktu. Semoga sehat selalu.